ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الخاشعين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تؤسر يا كريم. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا ما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى والده وآله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. Amma ba'd. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita di kampung Pondok Rasah ni, sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama-ulama amilin, kedua ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak dan zuriat kita, semoga menjadi anak yang soleh atau solehah. Dan kita hadiahkan juga kepada saudara mara kita, ikhwan-ikhwan kita dan kaum kerabat kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada hidup atau telah meninggalkan kita semua. Al-Fatihah. Sekiranya kita buka di dalam surah At-Taubah ya. Kan, siapa yang ada Quran buka surah At-Taubah ayat 111 dan ayat 112. Iaitu Allah ceritakan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kan? Di dalam surah Taubah ni, muka surat 204 dan 205. Kan? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna. Wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa zalika huwal fawzul azim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sadaqallahul azim. Adakah ciri-ciri itu ada dalam diri kita? Kan? Kalau kita tak ada azam untuk mendapat ciri-ciri tersebut, iaitu yang mereka disebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli, kan,
daripada orang yang beriman, sama ada lelaki atau perempuan, apa yang mereka korbankan di jalan Allah. Daripada apa yang mereka korbankan, jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka zakatkan, apa yang mereka wakafkan, apa yang mereka jadikan jariah ni, bi anna lahumul jannah, diganti dengan syurga. Subhanallah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Berperang melawan musuh Allah. Ada di antara mereka yang membunuh dan terbunuh, dan ada yang membunuh musuh-musuh mereka. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ini adalah janji Allah. Dan kata Allah, janji dia adalah benar. Janji yang benar ni, betul-betul benar ni ialah Allah. Sebab Allah kata wa'dan alaihi haqqan. Janji Allah ni adalah benar, yang disebut dalam Al-Quran, Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Dan siapakah yang lebih berhak menepati janji, kan? Siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Janji ditepati ini Allah, ya, kan? Fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih. Dan bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika huwal fawzul azim. Dan ini adalah kejayaan yang paling agung. Pertama sekali yang disebut ciri orang beriman ni, dia sanggup korbankan diri dia di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Sebab itu nak jadi orang beriman ni, jangan kedekut. Kedekut ilmu ke, kedekut harta ke, semua jangan jadi bakhil. Orang bakhil ni ciri-ciri orang munafik, orang yang fasik. Jadi orang yang beriman ni, dia sanggup keluarkan kerana Allah. Dia nak belajar ni pun kena ada duit, kan? Betul tak? Nak beli buku. Kita korban ni, nak beli kitab, nak pergi satu tempat ni kena duit minyak, duit tol, kan? Kenapa kita kena korbankan? Allah nak gantikan dengan syurga sebenarnya. Kalau kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi majlis zikir, kan? Walah, masalah, kan? Macam-macam kita khawatirkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nak gantikan dengan syurga. Ni. Man salaka tariqan yaltamisu bi 'ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan ke syurga. Jadi kita tengok ayat selepas tu, at-taibun, mereka yang suka bertaubat, istighfar banyak. Nabi-nabi ni tak ada dosa pun istighfar. Nabi-nabi ni tak ada dosa pun banyak, kan, bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad ni sangat banyak bertaubat kepada Allah. Para nabi ni paling banyak lah. Nabi yang paling banyak bertaubat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam bertaubat apa? 300 tahun. Sebab rasa satu benda yang dilakukan tu sangat bersalah. Sedangkan Nabi Adam ni tak ada dosa pun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru ni saya jumpa Ustaz Zainul Muhammad Zainul Asri, bin Haji Muhammad Romli. Dia datang rumah saya semalam, kan. Saya ikutlah kuliah dia, tapi saya dapat kuliah sikit dia. Dia kata ada 4 rahsia Allah yang diberikan kepada yang makhluk ni tak tahu. Yang pertama dia kata Allah rahsiakan malam Lailatul Qadar. Dalam hari bulan Ramadan tu, mana satu malam Lailatul Qadar. Mungkin malam pertama, mungkin malam kedua, mungkin malam seterusnya. Kita selalu target malam 21, 23, 25. Kalau Allah takdirkan malam pertama, dah atau lepas. Tak apalah, tak payahlah solat tarawih, kan. Sedangkan hari pertama dalam bulan Ramadan, kan, Allah akan pandang semua makhluk dia, kan, di malam pertama bulan Ramadan, kan. Sebab itu malam pertama ni kena bersungguh-sungguh. Allah akan pandang semua makhluk dia. Siapa yang dapat pandangan pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan dia daripada neraka. Kan? Selama-lamanya, kan. Siapa yang dapat pandangan Allah tu, kan. Jadi kadang-kadang kita pertama buat kuih raya dululah, beli baju dululah, kan.
Habislah kan. Jadi hari pertama tu confirm Allah akan pandang. Jadi kita kumpulkan saudara kita, adik-beradik kita, kawan anak beranak kita, kumpulkan satu tempat ke, zikir ke, atau selawat ke, atau solat tarawih ke, baca Quran pada malam pertama tu. Jangan pergi mana-mana. Jadi yang pertama tu rahsia Allah. Allah rahsiakan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah rahsiakan satu saat mustajab dalam hari Jumaat. Dalam hari Jumaat ni kata Rasulullah ada satu saat yang mana apabila kita berdoa tu Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan. Jadi ambil peluang tu. Mungkin antara dua khutbah. Ada ulama kata mungkin lepas main asar sebelum maghrib nak masuk hari Sabtu tu. Kan? Atau mungkin pagi, kita tak tahu. Jadi kata ustaz, baca doa. Mungkin masa kita baca doa tu berbetulan dengan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mustajabkan. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Kan? Saya dulu duduk dengan Syekh Faiz tu lepas Jumaat dia tu. Kau duduklah baca doa. Kan? Lepas main Jumaat. Kan? Sebab dia kata doa masa tu sangat mustajab kan. Ni tergosor-gosor nak pergi kerja kan. Kalau kita nak pergi kerja pun tengah-tengah jalan tu pun baca doa dekat kereta kan. Jangan tak berdoa sebab hari Jumaat. Kalau kita tak ada kesibukan, tunggulah. Lepas Jumaat tu. Okey, yang ketiga dia kata Allah rahsiakan wali-walinya. Kekasih-kekasihnya. Allah rahsiakan siapa kasih dia. Ada orang tu kadang-kadang kita tengok, dia tak pakai kopiah pun, tak pakai serban pun, tak pakai jubah. Tapi mungkin di sisi Allah dia ni adalah kekasih Allah. Kata Ustaz Zainal Asri tu ada, Tok Guru dia beritahu, sekarang ni wali-wali Allah ni banyak di jabatan-jabatan kerajaan. Dia dah berpindah kat situ. Bukan di pondok-pondok ke dah. Kita tak tahu, mungkin dia ni nampak guru besar ya, atau pengetua ke, atau cikgu biasa ke, atau pengarah ke. Rupanya dia wali Allah. Dia banyak berzikir, baca selawat, ikhlaskan hati dia. Kita tak tahu. Mungkin pekerjaan swasta ke, mana kita tahu kan. Sebab itu jangan kita hukum manusia ni semua jahat. Mungkin artis tu, mungkin wali ke, mungkin kita tak tahu. Allah rahsiakan. Ala inna awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sebenarnya para awliya, kekasih Allah ni, dia tidak akan merasa takut dan merasa sedih. Okey, yang keempat, Allah rahsiakan kebaikan tu, dengan sebab kebaikan tu menyebabkan dia masuk syurga. Dan Allah rahsiakan dengan sebab dosa dia tu, sikit dia dosa dia, Allah menyebabkan dia masuk neraka. Kita tak tahu dalam seumur hidup kita ni, mana satu kebaikan yang kita buat ni yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga. Imam Ghazali ni selepas dia wafat, anak murid dia atau sahabat-sahabat di mimpi dia, dia kata macam mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mempelakukan kau di alam sana. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dah ampunkan aku. Imam Ghazali ni sepanjang hidup dia tu dia beramal, dia berkhidmat untuk ilmu ni. Jadi satu amalan dia yang mana ketika dia tulis kitab, lalat masuk dekat dia punya bahagian dakwat dia tu. Jadi dia tunggu lalat tu minum air kat situ, minum dakwat tu. Lepas lalat tu terbang, baru dia tulis balik. Dia ada sifat rahmah kat situ. Itu lalat dia. Kita nak lalat, kita letup pukul dia kan. Sebab dengan lalat dia, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan semua kesalahan dia. Nabi pernah cerita ada seorang perempuan yang sangat jahat, sangat banyak dosa dia. Mungkin perempuan pelacur tetapi apabila dia tengok anjing yang anjing yang haus, dia ambil sepatu dia, kemudian dia ambil daripada air, dia beri minum kepada anjing tu sehingga anjing tu hilang dahaga. Maka dengan sebab itu kata Rasulullah, Allah ampunkan semua dosa dia. Ada orang tu dia bela kucing, tak kasih makan kucing tu sampai kucing tu kering, mati kelaparan dalam sangkar dia. Maka Allah masukkan dia dalam neraka. Kata Syekh Syekh Zainal Asri, dia kata ada seorang tu nama dia dia wali Allah, nama dia Utbah Al-Ghulam.
Dia kalau menangis macam budak, sebab tu dia gelar Al-Ghulam. Menangis-nangis sebab takutkan Allah, takutkan dosa-dosa dia. Selepas dia mati tu, kan, selepas dia meninggal dunia wafat, dia punya sahabat mimpi dia. Dia kata, apakah Allah Subhanahu Wa Taala pelakukan dia? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala tahan aku. Dia kata sebab apa? Aku pernah satu ketika aku makan nasi, makan lah. Kan? Kemudian aku cari air tak ada, aku lap dengan tanah. Kan? Gosok-gosok dengan tanah. Dengan sebab itu tertahan aku punya amalan. Tahu tak tanah tu tanah orang. Kan? Dia tak minta izin dia kat orang tu. Kan? Dia kata kadang-kadang kita pergi dekat surau, nak pergi tandas selipar orang, selipar kita juga pinjam kan, tak minta izin. Dia kata setiap sesuatu tu walaupun sekecil-kecilnya kena minta izin. Itu saya lah, tuan-tuan tak tahulah kan. Jadi benda-benda yang kecil tu kadang-kadang kita pandang remeh. Kan? Benda-benda dosa kita pandang biasa je. Kecil je dosa kan. Jadi tak tahu, mungkin sebab dosa itulah menyebabkan kita masuk neraka Allah. Jadi banyakkan bertaubat kepada Allah. Kan? Kalau kita ada dosa sesama makhluk, minta maaf. Kan? Tetapi kalau kita tak sempat minta maaf, dia dah meninggal, kita buat kebajikan kepada dia. Kan? Contohnya kita ada infak. Infak ni aku hadiahkan kepada orang yang pernah aku melakukan dosa. Mudah-mudahan di alam kubur tu dia maafkan dosa-dosa aku. Di alam sana. Ya. Nah. Kalau kita ambil itu kita makan separuh bagian dia orang, dah dulu tu. Kita ambil, kita minta izin juga. Kita pula nak minta izin, tak berbagi begini. Sebab itu tak payah ambil. Kan? Kasihlah burung ke ulat ke tak apa lah. Betul, susah benda ni kan. Saya nak cerita pun saya tak berani sebenarnya. Jadi kalau dia ada dekat kebun kita minta izin awal-awal. Cik punya kebun ni dekat dengan kebun saya. Kalau anak saya ke, saya termakan ke, saya minta halal kan. Terus convert kat situ ya. Kita minta awal-awal. Kalau kita tak tahu jangan. Kan? Kalau kita makan juga, tanggunglah kan. Itu cerita ya, kita tak tahu ya. Kalau kita pernah termakan ke apa, sengaja ke tak sengaja, mohon ampun kepada Allah. Dan macam saya cakap tu lah, kita bersedekah ke, kita selawat ke, kita baca zikir ke, kita baca Fatihah ke, hadiah kat dia, di alam sana tu maafkan kami di sini. Mungkin kita pernah mengumpat dia ke, kena menyakiti hati dia, kita pernah maki dia ke, kan? Kena buat terkasar dengan dia, minta maaf. Ya Allah ya Tuhanku, ini sedekah ni, mudah-mudahan di alam sana tu aku hadiahkan pahala sedekahnya kepada dia. Mudah-mudahan diampunkan. Walaupun sedekah kita tak banyak pun, RM1 je. Tetapi di sisi mereka tu sangat besar. Ya Allah ya Tuhanku, dalam alam kubur tu dia akan beritahu. Ya Allah ya Tuhanku, aku maafkan dosa dia. Ada seorang tu syekh tu, saya pergi umrah jumpa ayah saya buat rombongan lah kan masa tu. Ada seorang haji tu, dia kata ada seorang pemuda tu, masa dia muda, dia ni minta izin, dia minta duit kat mak dia. Mak dia cakap, mintalah ke ayah kau kan. Bila minta ke ayah dia, ayah dia cakap, kau mintalah kat mak kau kan. Dia dah boring dah kan. Sekali minta mak dia tengah semayang. Dia tengah baran masa tu, dia terajang mak dia. Mak dia terduduk kan. Lepas tu dia lari. Masa dia dewasa, dia menjadi orang yang baik. Siap jadi imam ke, siap ke macam tu lah. Dah jadi orang baik lah kan. Tapi dia ada satu sakit kaki. Sakit kaki yang susah nak sembuh. Dia pergi tabib ke pergi hospital tu, tak sembuh. Jadi dia jumpa seorang orang alim lah. Orang alim cakap, kau mungkin ada buat sesuatu ni. Nama dia kafarah. Jadi dia pergi kata orang alim ni, kau mungkin buat sesuatu yang dosa yang mana kau sendiri tahu. Dia kata, aku pernah buat salah kepada mak aku, tapi mak aku dah meninggal dia. Kata syekh tu, kau pergi dekat kubur mak kau bawa air ni, ke situ kau berdoa, hadiahkan apa-apa semua. Lepas tu kau minta, ya wahai ibuku, kau maafkan dosa-dosa aku.
yang pernah aku buat, kesalahan ni, sebutlah. Kan? Kemudian balik tu, kau ambil air tu, kau usap tempat yang kau sakit. Jadi dia buat kerap kali lah. Dengan izin Allah, dengan barakah di ziarah makam ibu dia, minta doa, dan kemudian minta ampun kepada ibu dia, alhamdulillah disembuh dengan izin Allah. Masa dia dosa-dosa ni kadang-kadang datang, kadang-kadang kafarah ni atau musibah datang sebab dosa kita juga. Jadi banyakkan bertaubat. Antaranya ialah Nabi ajar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu mizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Siapa yang baca waktu pagi Sayyidul Istighfar ni, penghulu sekian istighfar dengan penuh yakin, kalau ditakdirkan mati pada petangnya, maka matinya dimasuk ke dalam syurga. Siapa yang mati pada waktu siapa yang baca waktu petang, sekiranya dia dimatikan waktu paginya, maka dimasukkan ke dalam syurga. Sayyidul Istighfar tu jangan tinggal. Dalam kitab Majmu' tu ada kan? Kitab Sayyidul Istighfar. Kemudian apa yang disebut yang ketiga, al-abidun, orang yang suka ibadah. Orang yang suka zikir, baca Quran, solat hajat, solat tahajud, solat apa semualah. Buat infak tu abidun lah. Orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas kepada Allah. Apa pun buat ibadah ni, walaupun sedikit pun mesti ikhlas. Nampak batu dekat tengah jalan tu, buang kerana Allah. Kita tak tahu batu tu mungkin menghalang orang lalu lintas, kan? Menghalang kereta. Jadi kadang-kadang motor tu lalu kena batu tu melayang, mati. Dengan sebab kita alih tu, Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kepada kita. Tu abidun. Nampak sampah-sampah dekat masjid, kan? Buang. Tai cicak, jangan tunggu siap buat. Kita pun jadilah siap, kan? Ada zaman Rasulullah tu ada seorang perempuan yang tua. Kerap dia bersihkan Masjid Nabawi. Nampak pelepah-pelepah tambah, dia buang. Jadi satu hari tu Rasulullah kata, mana perempuan ni? Dah lama tak nampak. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia dah wafat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kau tak beritahu aku? Aku kan pemimpin kamu. Dia kata, alah dia perempuan tua. Tak, kata Rasulullah. Aku penghulu kamu semua. Pemimpin kamu. Maka kata Rasulullah, ziarah dia. Rasulullah solat hajat, solat apa? Ghaib. Kemudian Rasulullah macam berbicara dengan ahli makam ni. Dan Rasulullah beritahu kepada sahabat dia, dia kata, ketahuilah perempuan ini adalah ahli syurga. Kerana apa? Dia ni gemar untuk membersihkan masjid Allah. Kita khidmat kepada masjid Allah ni. Sebenarnya kita bukan khidmat kepada manusia. Kita khidmat dengan Allah. Jadi bila kita khidmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jangan tukar-tukar masjid lah. Saya dengar ada yang nak tukar masjid, nak renovatekan masjid, jadi tukar semua, buang semua yang ada, kemudian banner masjid baru. Tak boleh. Barang-barang yang ada di dalam masjid tu, sekiranya masih elok, tak boleh diubah. Kalau kata kawan saya kan, di Turki, ada tempat-tempat yang dia akan tengok batu tu sama tak. Kalau batu tu rosak, kena ganti sama dengan batu tu juga. So untuk mengekalkan keasliannya. Jangan suka-suka ini masjid lama kita nak tukar masjid baru, tak boleh. Sebab ada wakaf di situ. Kalau kita punya wakaf tak apa. Wakaf orang dulu 100 tahun dulu. Jangan. Kalau kita nak buat masjid baru, ada banyak dana, buat masjid terus baru. Apa jadi kat kampung Pondok Rasah ni, kan? Sebab terlampau nak masjid baru, surau baru, sekarang tak ada imarah lagi dah, kan? Padahal saya dulu ngajar dekat Pondok Rasah ni, saya ngajar 5 bulan 1. Untuk tahun bila besok? Tahun bila? 2015 ke 2014? Saya ajar 5 bulan 1, 6 bulan 1 dia runtuh, kan? Dia tak ada apa. Padahal masa itu wakaf beribu orang. Saya masa kecil dulu ayah saya minta derma, suami saya minta derma, semua jiran-jiran semua derma untuk masjid ni, surau ni. Ramai yang derma, ada seorang tu nama dia Datuk yang angkat Syekh Faiz tu. Dia boleh apa? Jamaluddin tu. Dia wakafkan tu semua sebahagian besar tu, separuh daripada tu. Kemudian kita beli untuk
almari untuk kitab-kitab, semua dia hancurkan. Kan? Kau tanggunglah. Kau punya pahala-pahala yang kau ada tu semua kau bagi kepada orang yang wakaf dulu. Nak ke? Dosa banyak dah. Kan? Pahala semua bagi sebab wakaf tu berjalan. Kita berhentikan dia. Kita stopkan dia. Tanggung. Oh tak apa, saya gunakan hukum ni, tak apalah, kau punya pahala. Kan? Sebab itu jangan main-main. Masjid ni bukan kita punya. Ya, bila dah isytiharkan masjid, dia adalah wakaf fi sabilillah, dia adalah baitullah di atas muka bumi ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka lah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita menguntuhkan masjid Allah, habis. Kita ini bukan masjid, ni surau tu masjid lah. Apa hal lah kau kan? Musalla ke, masjid ke, orang Kelantan bagi apa? Balasah. Tahu benda lah nama kan? Semua itu masjid Allah. Jadi, jangan kira, ini kita boleh buat suka-suka hati, tak boleh. Kita kena minta izin orang pewakaf dulu, seluruhnya dulu. Kecuali kalau kita tengok dah reput, dah terleruk sangat masjid tu, alih kayu-kayu dia, ganti kayu baru. Jangan nak ini barang antik, tak apalah, kita nak baru-baru, buatlah tanah lain. Yelah kita tak mufti kan. Dulu saya pernah tegur, dia kata kau bukan mufti. Tak apalah, saya bukan mufti. Bukan masalah mufti ke tak, ini hukum. Siapa yang terlibat secara langsung tak terlangsung bertanggungjawab di hadapan Allah nanti. Alhamidun, orang yang puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ketika senang ke kita susah, puji Allah. Fazkuruni azkurkum. Apabila kamu ingatkan aku, Allah akan ingatkan kamu. Kita ingatkan Allah, Allah ingatkan kita. Kita lupakan Allah, Allah lupakan kita. Nasallahu fa nasiyahum. Banyak yang ucap alhamdulillah. Naik kereta alhamdulillah, alhamdulillah. Bila kita boleh bersyukur dengan benda yang nikmat yang sedikit, kita akan bersyukur dengan nikmat yang besar. Sebab apa orang susah nak bersyukur? Sebab benda yang sikit pun dia tak bersyukur, yang besar lagi tak bersyukur. Orang bagi dia hadiah, tak apa, sikit ini. Oh, dia komen pula. Itu masalah. Kita sombong dengan kurniaan Allah. Kita tak tahu orang tu beri itu datang pada siapa. Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan dia untuk dia hadiahkan kepada tuan guru tu, kepada cikgu tu, kepada guru dia, kepada ketua dia. Walaupun sedekah. Ini saya ada beli kuih pau lah kan. Kuih pau bagi. Dia komen tu, tengok. Ini nasi nasi lomak yang bagi dia. 5% 5% ke, RM1 ke, RM100 ke, RM1000 ke, bersyukur. Subhanallah. Sebab Allah ajar kita ni alhamidun. Sebenarnya rezeki itu datang pada Allah. Wallahu khairur razikin. Kemudian as-saihun. Sebab itu Allah mulakan Al-Quran tu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dicatatkan dalam Kaabah tu. Kiswah Kaabah tu ada tulis alhamdulillah rabbil alamin. Okey, as-saihun, mereka yang mengembara mencari ilmu. Datang pada jauh ni, Kuala Lumpur, Shah Alam, Putrajaya, Nilai, mana semua untuk mengembara cari ilmu. Kita ni dekat je. Imam Syafi'i mengembara cari ilmu berapa jauh? Imam Syafi'i ni nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keluarga dia, ayah dia meninggal masa Imam Syafi'i dalam kandungan ke, ketiga kecil ke. Imam Syafi'i ni, dia bersama ibu dia mengembara ke, pergi Mekah. Jumpa Imam Malik. Kemudian pergi dekat Iraq. Kemudian pergi kat Mosul. Allah, dan wafat di sana. 50 tahun Imam Syafi'i. Mengembara cik ilmu. Itu dipuji oleh Allah. As-sa'ihun. Kemudian ar-rakiun. Orang yang suka rokok dan sujud. Was-sajidun. Ada seorang sahabat Nabi, saya dah cerita dulu kan, kisah Rabi'ah bin Ghulam Al-Aslami. Dia ni lah orang yang khidmat dengan Nabi. Ketiga itu, Rasulullah minta dia kamu ada hajat tak? Kalau kamu ada hajat, kamu beritahu saya
saya akan mohon ke hadrat Allah supaya doa kamu dimustajabkan oleh Allah melalui Rasulullah. Kalaulah Rasulullah offer kita macam tu, kita minta apa? Kan? Rasulullah kata, ada doa tak? Aku nak mohon kepada Allah supaya doa kamu diperkenankan. Kalau kita minta doa apa? Syurga lah kan? Oh, betul lah. Dunia tak ada ke tuan? Puan? Cik? Oh, syurga. Okey. Betul. Saya setuju sangat. Sebab sahabat tu pun sama. Kan? Ketiga itu, dia fikir-fikir, ya Rasulullah, tak ada doa ya Rasulullah. Aku nak khidmat dia. Tak ada doa. Jadi Rasulullah cakap ulang-ulang. Banyak kali. Last kali dia kata, boleh tak beri masa ya Rasulullah? Dia kata boleh. Kan? Jadi dia fikir-fikir, kalau aku nak dunia ni, sebab dia orang miskin. Rabi'ah ni sangat miskin. Kan? Jadi dia kata, ya Rasulullah, kan? Aku ada satu doa. Apa dia wahai Rabi'ah? Doa dia, inni murafaqataka fil jannah. Ya Allah, wahai Rasulullah, aku nak jadi teman sahabat karibmu dalam syurga, jiranmu dalam syurga. Subhanallah. Kata Rasulullah, kau siapa yang ajar doa ni? Dia kata, dia kata tak ada siapa yang ajar ya Rasulullah. Ilham daripada Allah lah. Jadi dia kata, boleh tak kau tolong aku? Kata Rasulullah. Kan? Apa dia wahai Rasulullah? Dia kata, hendaklah kamu perbanyakkan sujud kepada Allah. Nak dekat dengan Nabi ni, banyak selawat, banyak salam, banyak amalkan sunnah Nabi dan banyakkan sujud kepada Allah. Ar-raki'un as-sajidun. Cuba kita buka ayat surah Al-Fatah ayat 29. Apa dia? Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah, pesuruh Allah, dan orang yang cinta dengan Nabi, orang yang bersama dengan Nabi ni, mereka ni sangat tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama orang Islam. Di wajah mereka ni, di dahi mereka ni ada kesan sujud dan rukuk, mencari keredaan Allah dan kurniaan daripadanya. Ya bertahu nafatan minallahi wa ridwana. Jadi orang beriman ni kena sujud kan. Jadi yang seterusnya, al-amiruna bil ma'ruf, mereka yang suka menyeru pada perkara yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, mencegah pada perkara mungkar. Kan? Inilah ciri umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan? Wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat diutuskan di atas muka bumi ni. Umat Nabi Muhammad ni umat yang paling mulia. Jadi kita beruntung tak jadi umat Nabi Muhammad ni? Tahu tak Nabi Musa ni dia berbicara dengan Allah. Dia cerita, ya Allah, ada satu golongan ni, dia buat sikit tapi kau balas 10 kali ganda atau lebih. Adakah dia umat aku? Adakah dia kaum aku? Kata Allah, tidak. Dia adalah umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat dosa, belum buat dosa ya Allah tak kira. Dia buat dosa, Allah kira satu. Adakah dia umat aku? Tidak, dia adalah umat Muhammad. Banyaklah. Kan? Jadi kata, ya Allah, jadikanlah aku pada umat Muhammad. Kata Allah, wahai Musa, aku dah jadikan kau seorang nabi, berikan kamu nubuah, berikan kamu kitab, bersyukurlah. Maksud dia, Allah tak pilih semua orang jadi umat Nabi Muhammad ni. Allah pilih kita. Allah pilih sahabat-sahabat Nabi sampai akhir zaman ni, Allah pilih iradat dia. Jadi bila siapa yang jadi umat Nabi Muhammad ni, dia kena bersyukur. Kan? Jadi ciri umat Nabi Muhammad ni, al-amiruna bil ma'ruf. Cegahlah benda yang ma'ruf. Nak cegah benda yang ma'ruf ni ada 4 cara. Kan? Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan hati. Itulah sebaik-baik apa? Selemah-lemah. Kan? Sebaik-baiknya apa? Cegah dengan kuasa lah. Kan? Cegah dengan tangan. Kan? Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Jangan redha. Kan? Wa zalika adhaful iman. Dia adalah selemah-lemah iman. Yang keempat apa? Dia redha lah kan. Tu tak boleh kan. Wan nahuna 'anil munkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan, jangan bertolong-tolongan dalam perkara kemaksiatan dan perpecahan kan? Atau kemungkaran. Wal hafizu li hududillah, dan menjaga hudud-hudud Allah. Kan? Hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin.
dan berilah kabar gembira kepada orang beriman. Berapa ciri tu? Siapa kira? Daripada innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Yang pertama berjihad fi sabilillah dengan harta benda dan jiwa raga. Yang kedua at-taibun, ketiga al-abidun, keempat al-hamidun, kelima as-saihun, keenam ar-rakiun, ketujuh as-saihun as-sajidun, ke-8 al-amirun bil ma'ruf, ke-9 wan nahuna 'anil munkar, yang ke-10 wal hafizuna li hududillah wa basyiril mukminin. Jadi ciri-ciri tu ada kat kita tak? Kan? Insya-Allah azam Okey. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة